Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan sambung tajuk kita tumbuh-tumbuhan, iaitu teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kamu kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Selain daripada 5 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, kalau kita tak nak guna biji benih, tak nak guna anak pokok, kita boleh gunakan teknologi ini. Tapi bukan untuk semua. Ada beberapa pokok sahaja yang boleh menggunakan teknologi kultur tisu dan tut. Kita tengok apa dia kultur tisu. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Okey. Dalam pokok ada tisu pokok. Okey. Dia ambil tisu pokok tersebut. Okey. Dia ambil sedikit tisu pokok, kemudian dia letakkan dalam piring petri. Dalam piring petri itu dah ada nutrien. Okey. Dia letakkan dalam piring petri yang mempunyai nutrien. Okey. Lepas tu dibiarkanlah dalam beberapa minggu. Dia akan tumbuh anak pokok yang baharu. Okey. Tumbuh anak pokok yang baharu. Bila dah anak pokok tersebut dikira boleh membesar di tempat di luar daripada piring petri, dia ambil dan dia tanam ke tempat yang sesuai, di atas tanah, di tempat yang sesuai lah, yang mempunyai sumber cahaya matahari, okey, yang mempunyai air yang cukup, dan dari situ dia akan cepat tumbuh. Dia akan tumbuh membesar dengan subur. Ini kedua kultur tisu dan juga tut ni, dia sebenarnya dia untuk mempercepatkan proses pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cepat sedikitlah dia berbanding daripada biji benih, berbanding daripada anak pokok. Okey. Kita tengok tut pula. Okey, tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Dia boleh tanam pokok buah-buahan tu tanpa proses tanam. Kamu tanam biji benih tu, bila ditanamkan kamu kena tunggu dia bercambah, keluar akar, lepas tu keluar pucuk dia dahulu. Jadi ini dia boleh cepat. Okey. Daripada dahan pokok tersebut, dia boleh buat tanam daripada dahan tersebut. Tapi dia biarkan dahan tersebut tumbuh akar dulu. Macam mana dia nak jadikan dahan tersebut boleh tumbuh akar? Kita tengok ni. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Ini cara-cara dia, tut ni. Dia mesti sediakan pisau tut misalnya nama dia, tapi pisau yang lain tu boleh guna. Okey. Memula dia mesti hakiskan bahagian coklat yang di bahagian luar dahan tersebut. Okey, bahagian luar, sampailah hakis sekeliling dia, sampailah nampak bahagian putih dalam. Okey, dia akan hakis sampai nampak bahagian putih yang dalam itu. Okey, bila dah ada bahagian putih dalam dah nampak, okey, dia akan letakkan penggalak akar. Dia akan sapukan penggalak akar, nama dia bahan tu. Okey, lepas dah ada penggalak akar, dia akan ambil yang coklat ini sebenarnya adalah tanah. Okey, tanah dengan sabut kelapa. Mereka akan campurkan tanah yang subur, ambil tanah yang subur yang ada nutrien, mereka akan campurkan dengan sabut kelapa. Okey, supaya sabut kelapa tersebut supaya dia lembap dalam tu. Okey, untuk mengekalkan kelembapan tanah tersebut. Okey, mereka akan letakkan di situ. Dia akan sekeliling bahagian yang dah ada putih tadi kan. Okey, tampal situ. Kemudian mereka akan balutkan depan belakang, balut, ikat. Okey, biarkan selama 3 minggu. Lepas 3 minggu akan nampak ada akar tumbuh pada bahagian dalam tersebut. Bila dah akar tumbuh tersebut, kamu boleh potong, buka akan balutan dan boleh tanam ke dalam tanah. Cepatlah proses dia, tengok. Dah ada daun yang besar, tanam terus. Jadi mereka akan cepat tumbuh berbanding kamu nak tunggu guna biji benih tadi. Okey.
itu adalah TUT. Dua proses teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan, iaitu culture tissue dan juga TUT. Okey. Kedua-dua ini boleh mempercepatkan proses penanaman tumbuh-tumbuhan. Okey. Untuk tugasan kamu pada minggu ini, cikgu nak kamu buat muka surat 49, 50, 51 dan 52 dalam buku aktiviti kamu. Okey. Nanti cikgu akan sertakan link video untuk cara-cara membuat tugasan 49 hingga 51. 49, 50, 51, 52 hingga 52 tersebut. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.